Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa 'an 'Ali radhiyallahu anhu annahu qala man ishtaqa ila al-jannati sara'a ila al-khairati wa man ashfaqa min an-nari intaha 'ani ash-shahwati wa man tayaqqana bil mauti inhadamat 'alaihi al-lazzat wa man 'arafa ad-dunya hanat 'alaihi al-musibat. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti biasa kita dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu. Dan sekarang ini kita membicarakan tentang azan dan iqamat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah, yang mungkin ada di kalangan kita ramai lagi yang berada di luar, tidak berada di rumah-rumah Allah. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat keberkatan insya-Allah. Sebelum saya meneruskan kitab Fathul Mu'in, saya bacakan kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan gelaran dia karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang kata tidak ada sumber yang mengatakan. Dan kalau kita lihat banyak dalam kitab-kitab Arab, mereka lebih menggunakan Ali radhiyallahu anhu daripada Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah itu maknanya dimuliakan wajahnya. Dimuliakan wajahnya maknanya daripada dia kecil dia tidak pernah menyembah berhala. An Ali radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Ali, yakni daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksud radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita tahu ialah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sahabat-sahabat Nabi ini dia manusia macam biasa, macam kita juga. Manusia macam kita. Dia tidak maksum macam Nabi-Nabi. Manusia macam kita ada salah dan silapnya, tetapi dia sentiasa berusaha menyucikan diri mereka sehingga Allah Ta'ala meridai mereka. Radhiyallahu anhu, Allah meridai mereka. Maksudnya reda kepada mereka, sayang kepada mereka. Annahu qala, sesungguhnya dia telah berkata, man ishtaqa ilal jannati, sesiapa yang ishtaq maknanya berkeinginan yang tinggi. Man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairati
bersegera kepada melakukan kebaikan. Dia kata, kalau sesiapa man ishtaqa, sesiapa yang berkeinginan tinggi, atau dalam bahasa lain disebut sebagai bernafsu tinggi. Kalau bernafsu tinggi tak sesuai pula. Ishtaq maknanya nak sangat kepada syurga, maka dia akan sara'a ilal khairati, bersegera kepada melakukan al-khairat, kebaikan. Dia tidak lengah-lengah kepada kebaikan. Sebab tu kalau di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wasari'u, qala Allah Subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu semua ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu semua untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan juga untuk mendapatkan syurga yang dijanjikan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau sekiranya kita rasa kita nak berkeinginan untuk masuk syurga, maka kita kena bersegera melakukan kebaikan, memberi keutamaan kepada perkara-perkara yang baik. Bila kita sebut perkara-perkara yang baik, kita jangan nampak kepada ibadat khusus sahaja. Ibadat khusus macam sembahyang, itu salah satu daripada amalan yang baik. Bukan itu saja, kebaikan maksudnya perkara-perkara yang baik. Banyak dalam kehidupan kita yang kita buat sehari-hari. Boleh jadi perkara itu amalan yang baik, boleh jadi amalan yang biasa, boleh jadi amalan yang tidak baik. Sebagai contoh, kita kata kita makan, ia akan jadi al-khairat, amalan yang baik kalau kita mengikut sebagaimana sunnah Nabi. Bagaimana Nabi makan? Selalu kita makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi yang selalu kita tak buat ialah doa lepas makan. Masa nak makan tu doa, lepas makan tak doa, sebab tak sama habis. Kadang kita lupa dah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah. At'amana, yang memberi makan kepada kami, wa saqana, bagi minum, wa ja'alna minal muslimin, dan jadikan kami dari kalangan orang-orang yang Muslim, orang Islam, maksudnya orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kalau kita nak jadi amalan baik bagi makan, itu antaranya ialah doa sebelum makan dan doa selepas makan. Dan juga amalan-amalan di antaranya amalan-amalan sunnah yang diajar oleh Nabi ketika makan. Makan dengan tangan kanan punya 40 kali contohnya. Jadi nak jadikan amalan-amalan yang baik. Jangan kita nampak ibadat khusus sahaja. Semua amalan tu jadi baik, jadi ibadat kalau sekiranya kena dengan pertama, amalan tu jadi ibadat yang pertama kerana Allah. Itu nombor satu, ikhlas kerana Allah, dia akan jadi amalan yang baik, al-khairat. Kerana Allah. Kita makan kerana Allah ke kerana diri kita sendiri? Kalau kerana Allah, maknanya kita buat tujuan kita makan tu, kita kena tahu tujuannya ialah kita nak orang kata nak mengisi, orang kata nak memberi tenaga kepada kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, nak buat kerja. Kalau tak makan, memang sifat manusia bila tak makan ikut adatnya matilah. Walaupun ada mungkin orang yang tak makan itu, tetapi ikut adat manusia kena makan untuk meneruskan lagi kerja dia. Jadi kita makan sekadar itu, hidup kerana atau makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi itu jadi amalan. Mana bersegera kepada melakukan kebaikan. Dan juga kalau kita tengok sembahyang contohnya, sentiasa kita bersegera melakukan sembahyang. Kalau kita niat, kalau kita memang berkeinginan tinggi untuk mendapatkan syurga, kita kena usaha untuk menunaikan kewajipan kita dengan seberapa segera. Sara'ah,
bersegera dalam perkara-perkara yang baik. Kita yang mula-mula. Jangan kita tunggu orang lain yang buat, tak apalah biar mungkin ada orang lain pun. Lalu perkara yang baik tak apalah mungkin ada orang tolong pun. Jadi sepatutnya kita yang dahulu menolong ataupun melakukan kebaikan tersebut. Itu yang pertama. Wa man ashfaqa minan nari intaha 'anil syahawat. Ashfaqa maknanya nak, tak nak. Ashfaqa nak jauh daripada neraka. Intaha 'anil syahwat, intaha menamatkan ataupun berhenti daripada syahwat, maknanya berhenti keinginan kepada melakukan kejahatan. Kena berhenti terus. Kadang-kadang kita masih berpegang setiap manusia melakukan kesilapan. Apa kita manusia buat silap salah sebab kita manusia, kita tak macam Nabi maksum. Jadi macam kita kena buat salah, tak apa, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tak apa, Allah Maha Pengampun. Duk pegang tu. Jadi kita tak pegang innallah adil, innallaha syadidul iqab. Sebelum ayat tu innallaha syadidul iqab, Allah Taala Maha Syadid, Maha, orang kata syadid maknanya hukuman yang sangat pedih. Lepas tu innallaha ghafurur rahim, lepas tu ayat tu. Jadi kalau sekiranya kita ingin takut kepada neraka, tak nak masuk neraka, maka kita kena dengan segera meninggalkan perkara-perkara yang syahwat. Syahwat ni kita kata perkara yang hendak kepada yang keburukan. Meninggalkan maksiat dengan segera, jangan kita tangguh. Tak apalah nanti. Kena usaha, kena segera. Kata Sayyidina Ali. Baik, yang ketiga. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Sesiapa yang yakin tentang kematian, bil mauti in hadamat alaihi ladzat, maka in hadamat terhapus dia punya kelazatan hidup di dunia. Kalau kita fikir mati, maka hilanglah segala nikmat hidup di lazat tu tak ada. Sebab apa? Kalau mati ni habis cerita, tutup buku, habis tak ada apa. Kelazatan tu hilang begitu saja. Wa man 'arafa ad-dunya halat 'alaihi al-musibah. Sesiapa yang mengetahui hakikat dunia, halat 'alaihi al-musibah. Halat mana masuk di sini hina, masuk di sini ialah dia dapat menghinakan diri ataupun dia dapat menerima segala musibah yang menimpa ke atas diri dia sebab dia tahu hakikat dunia. Hakikat dunia ni macam mana? Lau kanat dunya 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran syarbata ma'in. Jadi kalaulah laukanatid dunia, kalaulah sekiranya dunia ini, laukanatid dunia janaha ba'udatin, ibarat ataupun nilainya sama dengan satu atau sebelah, bukan sepasang, satu. Janaha ba'udatin, satu sayap nyamuk. Allah Ta'ala bandingkan dengan nyamuk. Laukanatid dunia inda Allah janaha ba'udatin. Kalau sekiranya hakikat dunia ini, nilai dunia ini di sisi Allah sebagaimana satu sayap nyamuk, ma saqa kafiran syarbata ma'in, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberi satu tepuk minuman kepada orang kafir. Kita jangan nampak kafir itu orang yang bukan Islam. Tidak. Kafir ni ada dua. Satu disebut kafir hakiki, yang kedua kafir nikmat, atau kita kata kufur nikmat, kufur hakiki. Kalau disebut hakiki, maksudnya yang benar-benar tidak menerima Islam, yang kita sebut orang bukan Islam lah, yang bahasa kita ni. Kalau kufur nikmat ni, kufur maksudnya kufur istilahnya salah guna nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Misal kata anggota badan kita, Allah Ta'ala dah tentukan kaedah penggunaan dia.
Mata untuk apa kegunaannya? Telinga untuk apa? Harta untuk apa? Dan semua ini kita salah guna, disebut sebagai kufur nikmat. Mata guna untuk melihat perkara-perkara yang haram, yang tidak. Telinga mendengar perkara yang haram. Mulut digunakan untuk perkara yang haram. Harta tidak digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Maka itu dikira salah guna nikmat, disebut sebagai kufur nikmat. Maka kalau sekiranya hakikat dunia seumpama sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tak bagi minum kepada mereka ini. Nilai dunia, nak sebut nilai dunia. Tapi hakikatnya, walaupun kita tengok orang banyak mana kufur, banyak mana dia boleh makan. Bukan setepuk air ya, 3 pinggan nasi. Banyak. Maknanya di sini ialah nilai dunia tu lebih rendah daripada sayap nyamuk. Kalau kita kumpul-kumpul sayap nyamuk, cari satu-satu dekat malam, bolehlah 1 lori sayap nyamuk. Ada nilai? Tak ada nilai. Sebab itulah hakikat dunia. Bila kita faham hakikat dunia, maka walau apa kesusahan yang kita lalui, kita akan boleh mengatasinya kerana kita tahu, okey, ibarat dunia ni apa maksud dunia? Dunia ni maknanya rendah. Rendah, satu rendah dari segi kedudukan dia daripada alam-alam yang ada. Dia dunia ini dunia alam yang paling rendah sekali. Alam yang paling tinggi sekali atas dia, alam dunia paling rendah. Manusia diturunkan kepada dunia, maknanya alam yang paling rendah, paling bawah sekali. Ataupun dengan kata lain, nilai yang paling rendah. Dana dalam bahasa Arab bermaksud hina, tempat yang hina. Dunia ni tempat yang hina. Kalau kita tengok tempat mana yang paling hina, dalam tong sampah. Jadi kita nak harapkan apa? Nak suruh wangi, tak wangi dah tempat tong sampah. Kita tahu dah memang tong sampah tu memang busuk. Kenapa kita nak tipu walau busuknya, tak sedapnya, tak sedap, memang tong sampah, memang tempat dia lah. Jangan kita cerita, kita nak harapkan tempat tu elok, tempat tu baik, bukan di dunia tetapi di akhirat. Sebab tu orang kita tengok orang-orang yang beriman kepada Allah, dia boleh terima kata sama ada yang disebut oleh manusia sebagai nikmat, kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Dia boleh terima belaka dengan muka yang manis kerana dia tahu hakikat dunia ni disebut sebagai darul ibtila, tempat diuji. Tempat diberi ujian ni bila sebut, kalau kita masuk peperiksaan pun, kita akan jumpa soalan senang, kita akan jumpa soalan susah. Macam orang nak masuk fear factor kan, dapat 200,000. Bukan senang nak boleh tau. Kena makan, orang kata makan kambing, bakai kambing katanya lah. Kena makan, kena lalui benda-benda macam tu. Tapi kenapa boleh terima? Kenapa dia tak bagi? Kalau masuk fear factor, bagi makan yang sedap-sedap. Kambing bakar, bukan kambing busuk. Kambing bakar, ada pencit cahaya. Bagi makan kek, bagi makan, kadang nak masuk fear factor, bagi benda-benda yang takut, benda yang jijik, benda yang ni. Kenapa? Tetapi orang boleh terima. Sebab apa? Dia tahu hakikat bila masuk fear factor ni, benda-benda macam tu yang dia akan jumpa. Tapi akhirnya, tapi kenapa lalui juga? Kenapa ikut juga? Sebab hadiah ataupun ganjaran yang akan diperolehi itu berusaha. Sebab tu kita kata, Tuhan kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kamu bersegera, berlumba-lumba untuk mencari pengampunan daripada Allah dan untuk mendapatkan syurga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita kena berlumba, masuk Olimpik. Macam tu. Kita masuk Olimpik, siapa sempat, siapa menang, siapa dapat. Kena usaha. Macam orang main fear factor tadi, siapa yang dapat tu? Bukan semua dapat. Macam kita juga, kita hidup ni, kita kena nak dapat pengampunan ni, kita kena berlumba, masuk racing, lumba. Siapa menang dapat. Nak syurga pun sama, terpilih sahaja yang boleh masuk syurga. Jadi kita kena bersegera, berlari. Kalau kita tengok lari Olimpik, Piala Dunia dan sebagainya,
Yang dapat trofi itu hak nombor satu kan. Itu juga syurga ni bukan senang. Kalau macam dalam tandas semua orang boleh masuk. Masuk tandas semua orang boleh, kecil besar, lelaki perempuan. Tapi syurga bukan semua orang boleh. Dia kena berlumba. Yang berlumba tu belum tentu dapat. Kalau tak masuk tanding, tak ada apa. Jadi kita ni istilah masuk tanding tak masuk. Itu kita kena tanya. Kalau kita nak kepada syurga, kita kena masuk berlumba. Kena berlumba. Ni soal depan ni kena berlumba masuk. Kalau ikut hadis Nabi, kalau sekiranya kalau kita Riyadhus Shalihin, kalaulah manusia tahu nilai ganjaran yang ada di dalam saf yang pertama, maka sudah tentu kena buat undian. Kena buat undian. Siapa yang boleh, siapa yang berhak duduk dalam saf yang pertama kerana nilai dia. Mungkin kalau tak buat undian, boleh jadi berebut, bertumbuk. Semalam kamu dah duduk saf pertama, takkan hari ni duduk lagi bagi aku dah pun. Kan gili-gili. Kena buat undian. Hari ni Ali, besok Muhammad masuk saf yang pertama. Sebab apa ganjaran? Katalah kita nampak depan sekali 100,000, belakang 50,000. Saf belakang sekali, saf yang ketiga 10,000, saf dah sekali RM5. Mesti dah orang berebut 100,000 ni. Tapi sebab tidak nampak. Dan kalau bila semua orang nak, maka kena buat giliran. Semua nak duduk depan, tolak-tolak, bertumbuk sebagainya, maka kena buat giliran. Hari ni, orang ni, besok orang ni, kena gili-gili. Itu maknanya benda-benda yang mahal. Adakah kita masuk dalam pertandingan tersebut? Baik. Hanat alaihi musibat. Jadi apa-apa yang menimpa diri kita, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak kita mengeluh. Kita kena banyak beristighfar dan kena banyak mengucap alhamdulillah atas semua perkara yang berlaku atas diri kita. Kita terima hakikat dunia ni, jangan kita harap kesenangan. La hayata illa hayatul akhirah. Nabi bersabda ketika membina Masjid Nabawi. Jadi Nabi tolong angkat batu, tolong angkat buat kerja-kerja binaan masjid. Untuk nak buat masjid, Nabi pun angkat juga banyak. Satu sahabat kata, tak payahlah biar kami buat. Nabi, ya Rasulullah, kamu duduk je, tak payah buat lah, biar kami buat. Nabi kata, la hayata illa hayatul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Maksudnya tidak ada kehidupan, maksud tidak ada kehidupan yang kita harapkan. Kita nak dapat kesenangan di dunia, tak ada, Tuhan tak bagi. Bagi itu ada sikit. Maknanya apa yang kita lalui itu semuanya ada, dapat tak sebagaimana yang kita harapkan. Kita kata bila kita dapat kekayaan rasa senang, tapi bila dapat tak ada apa juga. Jadi kadang susah. Berapa susah orang duk ganti, nak cari jalan macam mana nak dapatkan harta kita. Sama ada orang nak tipu kita, orang nak curang rumah kita dan sebagainya. Kalau rumah dulu-dulu pakai dinding tu pakai buluh je, tapi tak ada pula orang masuk. Buluh je dulu, atap pula atap ni pelpah. Jadi atap kuliah semua kan masuk. Kalau ikutkan setakat tawih dengan parang semua, dinding tu boleh tapi ada dinding besi, dinding batu semua orang boleh masuk. Itu maknanya bukan semestinya kekayaan itu memberi. Apa saja yang memberi, itu hakikat dunia yang kita tidak faham. Okay. InsyaAllah kita teruskan kepada azan dan iqamat. Baik, pada minggu lepas kita berhenti kepada azan dan iqamat bagi orang perempuan. Boleh tak orang perempuan azan dalam sembahyang sesama mereka? Kalau yang macam kat masjid ni memang tak boleh. Ni kalau sesama wanita untuk sembahyang, untuk melakukan solat atau melakukan solat berjemaah sesama mereka. Dan disunatkan iqamat bagi wanita secara sir, yakni perlahan. Demikian pula kaum unsa, maka kalau diazankan secara sir
perlahan bagi sesama wanita tidak makruh kalau secara jahat. Maka diharamkan adapun azan sebenarnya tidak disunatkan bagi wanita mutlak. Dikata disunatkan bagi wanita iqamat, tidak disunatkan bagi wanita azan. Tidak disunatkan. Kita kena faham. Yang pertama kita kena pegang bagi wanita sunat iqamat secara sir, perlahan. Secara sir tu perlahan. Kalau orang lelaki disunatkan secara jahat, macam yang selalu kita dengar azan ataupun iqamat kuat, dia bukan perlahan sekadar untuk diri dia. Bagi wanita dia sekadar untuk kumpulan dia sahaja, tidak untuk golongan, untuk awam semua sekali, tidak. Untuk sekadar kalau sekiranya kita kata adalah 5 orang untuk buat solat berjemaah sesama wanita, wanita pun digalakkan juga berjemaah sesama dia lah. Dan boleh dia tidak disunatkan azan, cuma disunatkan iqamah secara sir, secara perlahan, yang mana boleh didengar oleh beberapa orang tadi saja. Kalau 5 orang lah. Tak boleh buat dengar daripada ruang wanita tu semua orang boleh dengar satu masjid iqamah, tak boleh lah. Maknanya sekadar secara sir, secara perlahan. Begitu juga disebut sebagai kaum kunta. Dalam fiqh dikaitkan dengan kunta. Kunta ni maknanya yang dia kalau dalam manusia ni ada lelaki, ada perempuan dan ada kunta. Tidak timbul persoalan orang dilahirkan macam ini, tidak. Itu sifat kejadian Allah yang mana dia ada dua. Macam dia ada dua. Satu, dan kunta ni ada kunta yang dia ada yang dua-dua tu berfungsi, ada yang satu dia berfungsi. Itu dalam dibincangkan dalam bab kunta lah. Jadi sebab apa dibincangkan dalam bab kunta ni? Sebab dia melibatkan hukum. Kalau tak, orang tak bincang bab sembahyang dia macam mana. Okey, dalam bab ibadat ni, kunta golongan ini dikira sebagai wanita. Maksudnya dia masuk golongan wanita. Jadi samalah juga hukum dia, samalah juga dengan wanita. Hukum dia sama. Dan dia kunta ni ada kitab mengatakan bahawasanya dia tak batal lagi sembahyang. Sentuh lelaki tak batal, sentuh perempuan tak batal. Sebab dia ada dua. Dia lelaki pun dia, perempuan pun dia. Dan kalau dia nak kahwin dengan perempuan pun boleh, nak kahwin lelaki pun boleh. Cuma itu dia tak. Cuma dari segi penampilan dia kena dari zahirnya dia kena tunjuklah diri itu cenderung kepada yang mana satu. Kalau dia nampak cenderung kepada perempuan, maka dia kena hidup sebagai orang perempuan. Dia tak boleh hidup dua-dua. Hari ni nak jadi lelaki, esok nak jadi perempuan. Hari ni sembahyang dekat belah perempuan, esok sembahyang belah lelaki jadi tu imam. Tak boleh. Dia kena, kalau dia kecenderungan, kalau hari ni mungkin doktor boleh cek hormon lebih ke mana. Mungkin dia boleh cek. Jadi dia akan hidup sebagai, sama ada hidup sebagai perempuan atau sebagai lelaki. Maksudnya ada setengah-setengah dia buang satu. Sebenarnya tidak perlu. Cuma dari segi zahirnya dia nak hidup sebagai mana. Jadi kalau dia hidup lebih hormon dia kepada lelaki, maka dia hidup sebagai orang lelaki, berpakaian lelaki dan sebagainya. Kalau dia lebih kepada perempuan, maka dia hidup sebagai seorang perempuan dari segi kehidupan dia. Baik. Jadi samalah hukumnya dengan maka kalau kalaulah diazankan secara sir, perlahan bagi sesama wanita tidak makruh. Begitu juga azan. Dia tapi tak sunat azan bagi wanita tak sunat. Tapi kalau sebenarnya azan secara sir boleh. Azan juga. Sebenarnya azan ni dia lebih kuat daripada iqamat. Iqamat dia lebih kuat.
Bukan qomat, iqamat. Qomat tu lain. Alif qa alif mim ta marbutah iqamat. Kalau qomat lain. Qomat qomat kita faham iqamah maknanya, kalau iqamah maknanya berdiri. Kita nak perintahkan supaya orang bangun untuk menunaikan solat, maka kita kena arahkan dengan cara iqamah. Fahamlah bila orang boleh sebut iqamah tu, tak payah nak beritahu bangun semua, tak perlu. Kita cuma iqamah sahaja, orang faham itu kaedah ataupun cara untuk nak suruh orang bangun menunaikan solat. Sebab tu dia kata iqamah bangun, pemberitahuan supaya orang bangun menunaikan solat. Tak perlu bangun semua kita akan sembahyang, tak perlu. Sebut dia ada Allahu Akbar, orang faham tak? Bila waktu kita bangun, qad qamatis salat. Tu masa tu kita bangun. Nak bangun awal pun boleh, Allahu Akbar kita bangun, tak jadi masalah. Cuma waktu bangun tu bila? Qad qamatis salat, sesungguhnya didirikan solat. Maksudnya kita pun bangun ketika itu. Ketika itulah kita bangun. Baik. Kalau golongan wanita azan secara sir dibolehkan dan tidak makruh. Kalau secara jahar, secara kuat azan, hukumnya haram. Ini kita kena kaitkan dengan benda-benda yang lain. Kalau azan, kalau iqamah, benda yang mulia pun haram dikuatkan, apatah lagi sesuatu benda perkara yang lain. Suara kuat, bukan azan pun, benda lain, sehingga didengar macam hukum-hukum tentang bernasyid, dan semualah boleh, tak jadi masalah. Tapi sesama wanita, kalau ada lelaki, dia akan jadi hukum takut jadi haram, sebab boleh menimbulkan fitnah. Kalau lelaki tak apalah, macam azan lelaki tak apa, azan kuat-kuat speaker satu kampung, satu negeri dengar, tak apa. Tak jadi masalah, semua orang dengar. Tapi kalau perempuan ada hukum dia, kalau dijaharkan haram. Tapi boleh azan secara perlahan dan tidak sunat azan. Itu yang kita kena faham. Tak sunat, yang sunatnya iqamah sahaja secara perlahan bagi wanita. Berfokus pertama, iqamah sunat bagi wanita secara perlahan. Azan dibolehkan, tidak makruh secara perlahan. Tetapi kalau dikuatkan, hukumnya haram, dan azan tidak disunatkan bagi wanita. Itu kita kena faham. Yang seterusnya, dan disunatkan membuat seruan azan bagi jamaah yang dimasyru'kan, yang dituntut di dalamnya tiap-tiap sembahyang sunat. Okey, baik. Ini sembahyang fardu. Sembahyang sunat macam mana boleh kita azan? Okey. Disunatkan membuat seruan azan. Tapi kita kena faham, nanti diterangkan selepas tu, bukan maksud azan yang selalu yang kita azan tu. Dia ada azan tu, kita kena faham dari segi bahasa, suatu bentuk pemberitahuan. Lafaz dia berbeza. Sembahyang fardu, lafaz azan macam ni. Tapi bagi solat sunat, lafaz dia lain. Tapi